الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadat, dan setengah daripadanya cerdik hati kerana kenyang itu mensebabkan bodoh, dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan, dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat, dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat, dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia. Itu dia. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu wahai salik bahwasanya gambar syad bagi lapar itu hasin dan dapat, bagi lapar itu hasin bagi lapar. Itu dia. Lapar tu yakni lapar yang bangsa ikhtiar. Kena kata gitu. Yakni lapar yang bangsa ikhtiar dan kehendak diri kita. Tu bukan lapar je pesan jenis tabiat. Hak tu ya Allah Ta'ala tak berjadi nak bawa pergi kepada benda ni tak. Ya pedah tu pedah lain. Hak duk kecek ni lapar ikhtiar yang bangsa ikhtiar, hak menjadi satu rukun bagi suluk kepada Allah. 10 rukun semua ke suluk nak jalan ke Tuhan. Salah satu daripadanya kena al-ju', yakni ju' ikhtiar. Kena bangsa lapar ya bangsa ikhtiar. Kita nak lapar, kita kosak, kita sengaja nak lapar. Kita berat diri kita cukup lapar. Cukup tu. Ada bagi lapar tu kata dia beberapa faedah.
ada beberapa faedah, ada beberapa kegunaan. Maksud faedah ni dua, yakni faedah pada dunia dan akhirat. Yakni faedah pada dunia dan akhirat. Ya dua situ. Dunia pun hasil faedah, akhirat pun hasil faedah. Tu. Biasanya bila faedah ke akhirat, dia lazim faedah dunia. Tapi bila faedah dunia tak lazim akhirat, dia lazim sebelah. Bila hasil faedah akhirat, dia lazim hak faedah dunia tu. Hak dunia tu dia lazim mari. Kerana Allah Ta'ala tidak suruh, dan benda tu Allah Ta'ala tidak suruh, Nabi tidak menggalak malaikat benda tu faedah untuk diri seorang dah, dunia akhirat. Tapi kalau hasil faedah dunia saja, kadang-kadang tak lazim lagi ada faedah di akhirat. Boleh hak sebelah dunia ya. Sebab itulah hak ayat Quran, hak Allah Ta'ala minta suruh kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tu. Tu je lazim dua belah. Lagu mana? Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala kita minta ke dia untuk mendapat dunia yang hasanah dan akhirat pun hasanah. Apa maksud dunia yang hasanah? Dunia yang hasanah tu bukan makna semata-mata seronok dunia. Bukan semata-mata kaya, bukan semata-mata kenyang. Dunia yang hasanah yakni dunia yang jadi sebab hasanah akhirat. Tu. Nak ukur kata dunia kita hasanah ke tak hasanah, tengok dunia kita tu wak wilaba di akhirat ke tak. Kalau wak wilaba di sana, dunia tu hasanah nama dia. Kalau kaya tapi wak ibadat kuat, wak kita syukur ke Tuhan banyak, maka dunia tu hasanah. Tu cara ukur dia. Begitulah sungguh faedah lapar ni pun dua faedah, faedah dunia dan faedah akhirat. Habis itu kata musannif rahimahullah beberapa faedah. Tu dia. Ni musannif sebut berapa? Sikit je. 1 2 3 4 gitu je. Dah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu 10 faedah. 10 faedah. Tapi musannif kita sebut 3 je, rasa 2 3 4 je. Cuba tengoklah. Ambil saja. Dalam Minhajul Abidin pun ada sebut 10 faedah. Kata dia ada lapar tu beberapa faedah. Setengah daripadanya daripada beberapa faedah yang bangsa dunia dan bangsa akhirat ni, setengah daripadanya gapo? Nipis hati. Maksud hati tu yakni mata hati. Hati tu hati qalbun ruhani tu. Nipis hati. Nipis mata hati. Apa murad dengan nipis mata hati? Tulis itu pada nipis. Yakni hati rasa lembut, dan mudah terima ajaran agama, dan rasa mudah untuk kerja taat pada Allah. Habis itu tu maksud nipis hati. Berarti gulawai dia tu kerah hati. Gulawai bagi nipis bukan tebal tak. Keras hati. Kerah hati. Apa nipis hati? Hati rasa lembut. Hati nu hati sebelah lagi. Bukan hati ni lembut semata lah, setakat daging. Hati nu hati ruhani yang kita duk bahas. Hati qalbun ruhani, hak tu rasa lembut dan mudah nak terima ajaran agama. Bila kecek bab hukum mudah terima. Bila tok guru kata haram, terima. Mudah terima, pakai tinggal. Bila tok guru kata halal atau wajib,
Dia jadi mudah untuk nak kerja. Jadi mudah-mudah belaka. Ni sebut kata benda haram payah nak tinggal, sebut kata benda wajib payah nak buat. Tu hati tebal. Hati kerah. Tu jadi hati kerah. Lepas tu jadi mudah rasa. Mudah nak kerja taat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu. Kita cek diri kita masing-masing lah. Cek diri masing-masing. Lemuk ke kerah hati. Tu. Kalau hati kerah tu nyanyi. Tu. Dia akhirnya mati. Bila mati tu siap nyanyi. Dia kerah, kok kerah akhirnya mati. Bila mati tu payahlah. Payah. Habis itu setengah daripadanya cerdik, setengah daripada nipis hati. Bila nipis hati, apa nak jadi? Hingga yakni menjadi sebab, jadi sebab. Yang jadi sebab hingga tu jadi menjadi sebab maknanya. Bila nipis hati akan bawa kepada gapo? Hingga yakni yang jadi sebab, jadi punca mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadat. Hingga mendapat ia seorang, maksud mendapat merasa pada mata hati dia. Dia mendapati, dia merasa di mata hati dia mari. Hak ni benda zauki dia panggil. Benda yang tak boleh royak ke orang. Nak royak orang tak boleh benda ni. Benda zauk. Tu. Tahu kita duk kecak rasa makan ni, kita nak royak tak boleh dah. Oh, lauk ni sedap. Sedap bakna. Tu pun royak tak boleh dah. Kerana sedap lauk nasi gapo tu maksudnya benda zauk. Zauk lidah tu. Tu pun royak tak boleh dah. Apatah lagi zauk hati. Tu. Hingga mendapat ia akan sedap. Mendapat jadi merasa ia di mata hati dia akan sedap. Sedap ke apa? Jadi serenok hati. Sedap tu nisbah kepada mata hati panggil serenok. Nisbah kepada lidah ni sedap tu lah. Sedap masing manis pahit. Tu. Tiap-tiap makan ni tu ada sedap rasa tak serupa dah. Tiap-tiap amalan pun ada zauk senang tak serupa. Ada kesenok ke tak serupa. Puasa serenok cara puasa. Semaya serenok cara semaya. Zikir serenok cara berzikir. Bukan serupa belaka tu. Lepas tu lagu mana? Hak tu masing-masing kena rasa. Setengah orang semaya tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Lidah nak bergerak baca Fatihah, hati tak ada rasa apa. Tu. Badan duk tunuk rokok tapi tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang ni Ahlullah ni Ahlullah ni hak dia mau hati dia mau bersih. Pada sebut nama Allah ya. Hati getar. Hati gemetar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala kata. Lepas akhirnya Tuhan kata, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Jadi puak ni puak dapat menjadi mukmin yang hak. Sebut Allah tu hati yang gemar, getar. Tu. Sengok nak ada buat maksiat pun bila dengar tu jadi berti dengan statula. Bila dengar nama Allah. Tu dia je. Tu. Habis itu mendapat rasakan sedap mengerjakan ibadat. Serenok kerja ibadat. Apa makna sedap kerja ibadat? Tulis sikit tadi pada kerja ibadat tu. Yakni ibadatnya bukan berlaku pada zahir anggota saja. Bukan berlaku
pada zahir anggota sahaja. Dan bukan pada lidah saja. Dan bukan pada lidah saja. Bahkan terkesan dan rasa pada hati. Allah ya Allah, Allahumma rzuqna halawatal munajat wa lazzatal ibadat. Itu dia. Nak tu. Kita kadang-kadang tu beri. Teka-teka. Bukan orang Islam ni, orang mukmin ni dah. Dia bukan duk jadi tak sunat tak mau ibadat dia ada juga cuang. Perhati ada tak? Cuang hak kita semaya Allah. Mula dikebel lagi. Allahu Akbar. Lepas bar tu mula rasa dah kemanisan ibadat. Ada tak nak duk pasal dah? Kita tak langsung. Ni, bak nguak belah, nguak. Dia rasa kata satu benda kewajipan dia kena buat gitu, dia tak ada rasa mani. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mula baca iftitah tu dia rasa. Sayyidina Ali tu peluh juga mula belum takbir. Peluh dah. Getar dah. Peluh basah dah tubuh dia. Kerana wahai imam, kau mana? Dia gerun dah kepada kehebatan Allah Ta'ala. Rasa kemanisan ibadat tu mari dan gerun kepada Tuhan. Tak masuk lagi. Kita ni lepas salai tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa lagi. Allah. Itu dia. Khabar-khabar sudah amin. Rokok. Sudah pergi mana tak tahu. Khabar-khabar sami Allahu liman. Teka rokok atau jadi gana supaya tabiat gitu ya, rokok tunduk sujud. Berlaku pada zahid saja. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Halawah tu. Halawatul ibadat, lazzatan munajat, hak tu pemberian kau. Yo kesal daripada lapar tu. Kesal daripada lapar tu. Jadi sedap kerja ibadat. Sabit tu demo tu tak berhenti-berhenti dah. Lepas sosok apa? Tu sehingga seorang 100 rakaat sehari, 1000 rakaat satu hari. Tak ada jadi wasa apa lah. Dia sedap. Kita nak wisuda 4 rakaat zuhur tu pun, ya Allah. Bila ni rakaat ke apa dah bila hati. Bila nak sudah, Allah lama lagi nak sudah 4. Lama lagi nak rasa sampai yang ke-4. Baru 2 ya baru. Allah marilah hati dia. Mari lagu tu dah. Tu dia. Habis itu. Maka nak dapat benda tu, cuba sikit kurang makan ni. Bukan tak makan langsung dah. Kalau makan tak makan langsung pun tak apa. Tapi ikhtiar kita dengan cara puasa. Atau kurangkan makanan. Makan sikit-sikit. Puasa nak makan banyak tapi makan sikit-sikit. Terah tengok. Habis itu. Dan setengah daripada beberapa faedah. Setengah daripada faedah kelaparan. Bila kita lapar tu faedah gapo tu? Setengah daripadanya cerdik hati. Cerdik mata hati. Apa makna cerdik hati? Yakni mata hati terus terang. Satu. Mata hati terus terang. Otak cergas. Dan mudah hasil pikiran.
dan mudah hasil fikiran. Tu. Mudah. Kalau fikir gapo mudah nampak. Ia tak sumak. Ni fikir sesuatu semua. Tak ada. Orang panggil fikir tak tu baik. Fikir tak tu baik. Tak pecah masalah. Sebab tu, dia mau pesan. Kalau nak sorak gapo-gapo, yang sorak teka makan. Ni duk sorak makan leleh. Hey, kita pergi sorak. Mana sorak mana? Kedai nasi tu. Okay? Kita sorak sekarang. Sorak dulu. Belum pergi makan nasi. Sorak usiat dulu. Sebab apa? Kalau kita sorak belai-belai, makan belai-belai, tak pecah masalah. Tak sudah buku. Tak sudah. Tak sudah. Mula-mula kita insyaAllah. Nanti kita hitung kali lagi. Nanti sekali lagi kita. Dia tak pecah buku bagi. Nak pecah kan ada kurang-kurang gila-gila no. Kau bubuh kau sumak tak. Kau bubuh kau payah fikir. Hati tak terus terang dah. Tak mudah untuk fikir dah. Rasa itu ni. Habis itu, hak tu panggil cerdik hati dia. Cerdik hati. Tu. Kerana ilak pada cara aku bercakap cerdik hati. Sebab gapo boleh berlaku cerdik hati? Dengan sebab kurangkan makanan dan banyakkan lapar. Kerana kenyang itu, kenyang perut itu. Kenyang ni kenyang perut lah itlaknya. Ya ada juga kenyang perasaan, kenyang dengan makna puas hati tu. Kerana kenyang perut tu, banyak isi makanan itu. Kenyang tu yang lazim daripada banyak makan tu. Kenyang yang lazim daripada banyak makan tu, pada adatnya Allah Ta'ala berlaku. Bila banyak makan, kenyang. Kenyang tu mensebabkan bodoh. Sebab bodoh, orang tua kata benak. Tu bukan bodoh tabi'i. Hak ni bodoh ikhtiari, hak tu lah benak. Tu hak lagi minta tok guru aib nawar tu nak bicara muka ni. Nak pergi buka muka tu. Buka mata hati tu, bicara cerdik sikit apa. Lagu ana dak. Minta aib nawar. Ana tu, bicara cerdik sikit. Menok berdoa tu cerdik. Kenyang tu mensebabkan bodoh, dia kata. Mensebabkan bodoh. Membenak mata hati. Maksud mensebabkan bodoh yakni kita kata, yakni lambat fikiran dan berat kepala. Lambat fikiran dan berat kepala. Fikir lama tu bodoh tu orang panggil benak. Kalau orang rasa lama aku fikir. Lama. Sekarang tu baik tu lama. Kalau orang recek sepatah jadi nak boleh fikir dia lama. Cuba lazimkan perut sikit dengan cara lapar, dengan cara kurang makan ni. Nanti tengok. Tak percaya cuba tengok. Jadi ke tak jadi. Ni duk lama dah. Makan kenyai tak ya. Nampak lalu dah. Sabit tu orang gemuk-gemuk. Orang gemuk-gemuk tu jadi sikap dia tu jadi lambat. Fikiran. Sepatah dua kata. Kalau kok mana pun jadi payah. Orang panggil kita, dia tak nak dia mana. Tu mula slow otak dia slow. Banyak makan ni. Tu banyak makan ni. Jadi gemuk dengan sebab banyak makan ni. Ada juga gemuk orang panggil apa nama? Dengan sebab titih dia gitu. Ada juga titih. Jadi macam gemuk gitu orang tua ni je lebih tu dah. Mudah makan sikit-sikit pun jadi mudah tubuh. Bukan makan banyak tapi makan sikit je tubuh jadi mudah besar. Tu ada juga lagu tu. Ni hok pasal jenis. Tu. Makan banyak. Tu sebabkan benak sungguh. Orang tua tu jangan makan banyak sangatlah. Benak.
Tu. Ialah kena dak orang tua duk kata tu. Tu. Tapi orang tua setengah-tengah dia tak kira lagu tu pula. Dia tak faham, dia orang panggil tak reti. Maka banyak sikit wicudik. Dia kata tu. Maka banyak sikit kak. Wicudik-cudik sikit. Maka gapo sikit-sikit. Tu. Dia faham kot tu. Hak ni orang panggil kaji ye hak doktor pun kadang-kadang dia salah juga. Maka banyak orang menambahkan cirikan otak. Ada. Cuba budak tu duduk koda-koda makin ni. Ingat tak cepat. Cegah. Budak tu. Itu dia. Kenyang itu menyebabkan bodoh. Nah lazim dengan kenyang. Dengan lazim kenyang ke lapar. Lapar sikit-sikit. Bila sikit-sikit lapar. Sikit-sikit lapar makan. Gitu. Lapar sikit-sikit ke sikit-sikit lapar. Kalau sikit-sikit lapar dalil kata makan banyak. Orang makan acak ni akan hasil sifat sikit-sikit lapar. Sikit-sikit lapar. Perut kosong sikit tak boleh. Kerong. Kena isi pula. Kosong sikit kerong. Untuk sikit-sikit lapar namanya. Lapar sikit-sikit pun makan banyak juga. Lek lapar tu sikit. Berarti lek kenyang bah? Banyak. Kalau lapar sikit, lapar banyak lah. Lapar sikit-sikit. Orang kita dari sehari tu dia kena banyak lek lapar pada kenyang. Ada juga cuang kenyang. Cuang makan banyak tak ada juga. Tapi kebanyakan masa dia dari pagi sampai gelap sampai kepada cerah pula tu. Banyak ke dari lapar. Banyak ke perut dari lapar. Pagi makan sikit, makan tak makan lagi. Tengah hari. Yang dia tak makan kadang-kadang bawa pada penyakit pula. Kena isi juga dah. Lain pada kita niat puasa. Kalau kita niat puasa, Allah Ta'ala keberkatan puasa tak bawa dia dipo. Perut tu. Hak dia kata kerak pok tu sebab tak ada niat puasa tu. Cuba niat puasa tak mudarat pun. Tak akan mudarat dengan sebab kita niat ibadat dengan kelaparan itu. Tapi kalau semata-mata lapar, gitu tak makan gapo langsung, kadang-kadang kerak pok pula. Berarti kena isi juga sikit. Isi juga sikit. Pagi sikit, hari sikit. Turut bomoh yang lebih banyak lek pagi. Makan banyak selalu. Tu. Tengah hari tak apa dah. Kau makan sikit tak apa. Pagi-pagi makan banyak lalu. Tu dah hak dia benar. Ni setengah daripada benda yang agama bercanggah dengan tabib. Buku makan ni. Agama bercanggah dengan tabib. Dengan bomoh. Setengah daripada Imam Bajuri sebutlah kitab Bajuri. Setengah laginya banyak tidur. Bomoh kata digalakkan kita banyak berehat dan tidur. Tapi syarak agama kata digalakkan kita sedikit tidur. Tidur sikit-sikit je. Membanyakkan diri dengan ibadat. Itu bercanggah pula. Dengan tabib. Kita tengok Imam Bajuri disebut. Tak silap dalam juzuk 1. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kata apa ni? Itu dia. Ingat-ingat mari. Tu kada baca ngaji dengan Abu Ajak tu. Tu dia ingat dia tengah tu. Tengah je ada betul muka apa tapi itu satu lagi mula-mula. Tu situ banyak perkara yang bercanggah dengan tabib, dengan bomoh. Islam kita bercanggah. Bomoh tak boleh. Tidur sikit-sikit. Kita ni agama suruh tidur qada-qada aja. Dan bangun untuk qiyamul lail, untuk ibadat. Banyakkan tubuh badan dengan ibadat. Jangan turut bomoh tu, kena turut agama. Tidur sikit tak mau penyakit mari. Bila tidur sikit mula mari selalu segala-gala. Tu. Hak tu kalau orang hak tak ada penyakit dah lah. Hak tak ada penyakit badan tu.
Ada setengah tu ada penyakit dah biasa, kena tidur sampai masa dia kalau tak tidur sakit kepala gapo mari hak tu kena cara tabib. Lepas tu dah. Ni tak ada apa lagi, ada biasa lagi. Biasa lagi turut ajaran syarak. Supaya Nabi kita, supaya para a'immah. Imam-imam kita dulu semua tu kehidupan yang lagu mana. Turut tu. Habis itu orang nyakit kerak dah tak ada arah lah, kena turut lah tu. Kena dapat waktu ya kena makan, kena gapo, kena turut aturan tabib lah. Ni sebelum daripada timur lagi tu kita turut jalan syarak. InsyaAllah kalau pergi mati pun kita tak sayang dah umur kita. Kerana umur kita tu orang panggil laba dah. Modal kita tu hasil laba dah. Ni tidur ni orang panggil merugikan laba tu, merugikan modal kita tu umur tu kan. Bila banyak tidur pula orang panggil rugi. Rugi. Habis modal free. Tak ada hasil laba. Habis itu dan setengah daripada beberapa faedah tu cerdik hati kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Dan setengah daripada beberapa faedah tu pula memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Memecah ni melemahkan, mengkurangkan, maksud memecah. Memecahkan yakni melemahkan dan mengkurangkan keinginan, kegemaran mengerjakan maksiat. Nafsu ni biasalah dia nak kerja maksiat. Kebiasaan dia telitah nak kerja maksiat. Kalau nafsu tak sampai ke tahap mutmainnah, duk pada amarah gini, tak lepas. Hari-hari kena litah mari. Sikit sebanyak kena litah. Kerja tak kerja suku kira dah buku litah semua. Litah semua nak buat. Kejahatan tu. Pejam mata nampak dah. Tu dia. Buat mutu tu baik luar nampak anak darah yang litah kok lain dah. Litah kok pergi siapa kok ikut se kadang-kadang. Tu nah. Tu. Apa tu lagi hok pesi tak ada kawalan ke je pakai kimi tok bo lalu. Tak ada kawalan carak ke. Nampak yang angok sikit-sikit. Cik ni tanya mari mana tu, rumah mana. Anak siapa di rumah duk betul mana mula. Tu maksiat yang berlaku, keinginan mengerjakan maksiat. Lebih lagi lah ni mudah terasa. Dia pakai tekan je. Dia naik atas car tu dah benda hok galak video awak kerja maksiat tu banyak. Tengok dia mau makan, puasa nak makan banyak. Tengok dia mau buat kerja, puasa nak kerja. Tengok dia mau gila ke ni, kita puasa nak gila kata. Tengok dia mau dekat tino, ada juga. Puasa nak nikah mari lalu. Sayang kita, hok tu pun kacepot. Allah. Seminggu tu duk buah tu, dia nikah tu. Duk buah tu gambar dia nikah. Allahu Akbar. Duk buah. Kadang-kadang setahun tu duk buah lagi. Gambar dekat dengan Rudi dia. Halal tapi tak kena tepat. Benda halal yang tak kena tepat kadang-kadang jadi haram. Tu dia. Cabut bulu tiak halal. Bukan disuruh. Cuba cabut depan orang ramai. Orang makan nasi. Haram. Tak kena tepat dia, menyakit dia kan. Bro gigi halal. Bukan digalak di sunat. Kita berus mata. Depan orang pun. Sekali sugi. Kan orang makan nasi pun. Benda halal, kadang-kadang tempat dia haram. Pegang tangan bini halal, tapi setengah-tengah tempat dia haram. Duk cukup ke? Ni kawan ni pun sayang kita ke? Jadi galak pula nak nikah kita aja. Mani molek dia mau wei. Mani molek wei. Dah itu ke rasa tak? Wasol lalu maksiat nak kerja. Tapi dengan sebab lapar, dia mempecahkan weh.
melemahkan dan mengkurangkan kegemaran, kesukaan untuk kerja maksiat. Dia kurang. Kadang lemah lalu dah nafsu. Sebab tu Nabi suruh puasa tu, pemuda-pemuda tu yang tak mampu untuk menikah kahwin tu, Nabi suruh puasa banyak. Sekurang-kurang senang khamis, kerana puasa ni dia menjaga mata ya. Tengok bulan puasa kita rasa mudah buat ibadat je tak? Sebab nak pergi tu mudah. Setel tanah tak maksa dah tu. Lepas tu jadi tubuh badan beringit untuk kerja amal ibadat. Sebab apa? Sebab perut duk lagi lapar kan. Tapi bila buka puasa gelung, boh penuh guni pula, tarawih tak gerak lalu. Tarawih tak lagi lalu. Tu. Orang muda-muda mengatuk tu kena usaha kurang-kurang sikit. Itu dia. Habis itu dah. Dan mengerasi ni mengalah. Mengerasi, yakni mengawal. Itu maksud mengerasi ni dapat kawan, dapat mengalah. Dan atau mana? Atau pada memecah. Dapat pecah keinginan, dapat memecahkan keinginan kerja maksiat dan mengerasi, dapat mengalah, dapat mengkawal, mengkontrol atas nafsu ammarah. Kita boleh kawal sikit. Nafsu mana? Nafsu yang sangat menyuruh akan tuannya, menyuruh dengan kejahatan, dengan kerja kejahatan. Nafsu ammarah yang ada pada kitab-kita ni. Tu. Jatuh jalan ya. Jalan hok nak perak dia, untuk nak berat dia, lapar. Ulama sudah cuba belaka dah, tidak ada jalan untuk nak menunduk dia, malaikat dengan lapar. Lepas tu zikrullah. Tu. Ammarah. Nafsu ammarah. Maka dapat kawal. InsyaAllah cuba kita terhati. Rasa edeki kat orang pun kurang. Rasa malah pun kurang. Rasa ujub pun kurang. Riak pun kurang. Apa semua jadi kurang semua. Jadi kekurangan berlaku dengan sebab lapar. Nah dah. Hanguk-hanguk duk gambar nasi kabur gerabai merah. Tak kita telur stay, 2 teh, kucing. Tu. Bila beli kedai, Allah nasi lah ni. Kadah pun nasi banyak ke lah. Banyak ke. Oh, nak pergi ke Mekah kan nah. Jadi kira kata lek nak ke banyak semua. Tu. Lek nak ke banyak. Jok kedai ni kadang-kadang kita kena pandai kontrol dah. Tu kedai tu kadang-kadang joboh 3 sodak tu dah. 2, 3, 4. Dek kita kena pandai kontrol sikit dah. Kontrol dia tu. InsyaAllah. Untuk lebih lagi kita betul pakai ni nak benar ni kepada otak yang cegah. Tu. Terus fikiran, mudah nampak. Jadi mujur juga. Ingat lagi masa ngaji tu, jadi mujur juga kita ni tak ada duit tu, tak ada duit banyak. Tak ada. Buat we jadi kurang makan ni tu. Kurang. Dengan sebab kurang tu ratik orang kali. Tu. Jadi mudah pula. Apatah lagi makan nela ni haram banyak. Dalam syahadat dia sebut dalam kitab dia, makanan halal tidak akan keluar malaikat amalan yang soleh, dan makanan haram tidak akan keluar malaikat amalan yang jahat, dan makanan syubhat tidak akan keluar malaikat amalan yang bercampur, yang tak sunyi daripada riya, ujub, takabur.
Maka kalau amalan kita penuh dengan sifat tu, amalan makan syubhat ya. Kalau isi makanan yang halal, juru sepanjang hari. Juru sepanjang hari. Tapi dia ikut campur habis tu yang mari kata tu. Mari belakang tu. Habis Imam Syafi'i makan banyak bila masuk dalam rumah Imam Ahmad. Makan, tak ada kira dah makan banyak sampai ke anak dia sendiri tu sekir. Tok guru kedak ni. Ayah kata tok guru dia. Tapi nampak perbuatan bukan sebab tok guru. Tok guru apa makan banyak? Akhirnya tanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, aku ni Allah duduk di luar ni. Mu tahu kedak? Aku duduk kat luar tu. Aku duduk kebanyakan lazim dalam lapar aja. Kebanyakan umur dalam masa aku duduk dalam lapar ya. Sebab apa? Aku tak yakin dengan makanan yang ada di kedai-kedai tu. Banyak makanan syubhat. Aku tak sedar, aku tak boleh makan. Tapi apabila aku masuk dalam rumah Imam Ahmad, anak murid dia, apabila aku masuk dalam rumah ayahmu, aku yakin kata makanan yang tubik daripada rumah Imam Ahmad ni semua halal. Tempat mari kena halal. Aku yakin kata Ahmad ni warak. Dan makanan yang halal. Semua halal. Tak ada campur dengan syubhat. Sebab tu aku ngomong banyak. Bila makan banyak pun tak kesep apa. Bagi ahlullah tu dia tak kesep apa. Bokeh dia tu buat dia kuat ibadat. Tu dia. Habis itu. Dan setengah daripada beberapa faedah bagi lapan. Ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Sabit tu makan belum tidur tu tak usah harap. Makan belum tidur tu tak usah harap mimpi kata nak bangun tahajud. Setengah daripadanya ringan tubuh. Ringan tubuh. Apa makna ringan tubuh? Yakni jadi sebab bagi mudah dapat taufik. Wah itu. Yakni jadi sebab bagi mudah dapat taufik untuk tunai ibadat. Tu makna tu. Bukan kata bila kita bila kita kurang makan, kita pun jadi ringan sendiri, tak kena tu hedak. Dia jadi buat sabab ya tu. Ringan tubuh tu yang ni sabab ya. Dengan sebab kita kurang makan ni, jadi lapar kebanyakan, jadi sebab Allah Ta'ala taufik kita, mudah tu nak capak tenaga di tubuh badan kita untuk kerja ibadat. Ringan, wasa ringan. Tak ada wasa ringan. Apa makna ringan? Apa wasa ringan? Ringan tubuh yakni ada tenaga, ada rang untuk kerja ibadat. Bukan ringan tubuh tak semaya, nak bangun semaya pun dia pelik juga. Bila tubuh zahir ringan, tubuh batin tu jadi berat. Bila tangan hak zahir ni ringan, tangan batin tu jadi berat. Berat kat mana? Rang ada untuk kerja maksiat, untuk kerja ibadat. Rasa berat rang ada lalu dah. Kaki ringan jadi berat jalan lagi ke ibadat. Jadi rasa gerit untuk nak kerja untuk buat ibadat tu jadi mudah. Tu jadi bagi sabab bagi dapat taufik. Fahamnya kalau orang makan banyak ni tertegah taufik. Tertegah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setengah banyak ringan tubuh. Soalan makan belum tidur tu. Ni makan pukul 11, 12, pukul 1 dah nak tidur. Tak ada harap orang tu nak bangun tahajud. Tak ada harap. Kalau nak lapar juga makan sikit-sikit. Makan ala qadar-qadar. Jangan wisapa kepada berat perut kita. Ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Bagi sembahyang tahajud. Hati dia.
dan mengerjakan ibadat. Kok tu. Atau kepada sembahyang tahajud. Dan ringan tubuh bagi mengerjakan ibadat. Cuba kita tengok ibarat. Sebut dah sembahyang tahajud dan kita kata pula kerja ibadat. Tak care sembahyang tahajud tu masuk juga dalam ibadat dah. Ni orang panggil min atfil ami alal khas. Sembahyang tahajud ni orang panggil ibadat dengan cara kau tahajud je. Tapi bila sebut kerja ibadat umum, ni orang panggil min atfil ami alal khas. Pek dah gapo atas lagu ni? Pek dah dia al-ihtimam bi sya'nil khas. Pek dah dia untuk amati dengan keadaan benda khas tadi tu. Musa ni sebut tahajud nak penting benda ni. Tulis itu pada sembahyang tahajud tu. Disebutkan tahajud. Padahal sudah masuk ia dalam kerja ibadat. Kerana amati musannaf akan amalan ini dengan cara khas, atau khusus. Benda ni ulama amati. Saya ingat ulama di Tarim berkata, talibul ilmi yang tidak qiyamul lail dan tahajud tidak dinamakan talibul ilmi. Tok pakir yang tak bangun tahajud tak dinamakan tok pakir lagi. Tak panggil orang menuntut ilmu lagi. Gitu lalu. Kita duk mikir kata tu. Kita mikir. Duk nak jadi mikir tu. No boleh kecek tak patah tu. Sungguh ti. Kerana tahajud je lazim daripada kurang makan. Apa semua je mari kot tu. Dia mari kot tu. Nah, bangun lagi. Dah seminggu ni. Tahajud lagi. Belum. Tu kena cek. Yang ni tertipu dengan kata hak sunat je. Yang ni hak tu setel pula. Hak sunat je tu setel mari tipu pula. Kadang-kadang dia berat tahajud. Dia kata, orang hak ni hanya tipu kok banyak ibadat. Setinggal-tinggal tak kena ngaji tak apa, tahajud ni Allah Taala. Akhirnya tinggal hak wajib pula. Tu cara nipu sah. Kadang-kadang kerja hak wajib dia nipu kok tak apa. Ya Allah. Habis itu kurang lah. Mula bahasa saya tu belum subuh kena usaha. Kita tak ada aku satu kedua, belum orang best subuh kena widai 2 rakaat. Tu kena widai 2 rakaat dia kata. Rakaat sebelum pada waktu subuh. Bukan sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh tu hak tu rawatib hak dia. Hak tu masuk lewat waktu dah bukan tahajud. Hak ni belum orang best subuh. Widai 2 rakaat. Tu dia. Habis itu. Dan mengerjakan ibadat. Jadi dalai lain lagi lah. Dalai lain lagi. Jadi ringin belaka. Ringin belaka. Mudah dapat taufik. Ngaji pun jadi ringin. Kita makan nak otak. Kita kata nak ngaji kuat. Tak kau malah. Sebab tu ingin makan lagi belum pada mari ngaji ni. Tak berat dah nasi sepujuk kuruk. Belum mari nak ngaji penawar. Bawa molek dah ngaji bak lapak. Tak dak berasa apa, mengaduk kenyek. Tak masuk. Tak sama makan lagi. Tak sama makan lagi.
Tu dia. Habis itu, dan hilang mengantuk atau kepada ringan tubuh juga. Atau pada ringan tubuh. Saat ni dan mengirja tu atau pada semaya. Tajuk. Dan ringan tubuh pula, ringan tubuh untuk ibadat saat ni. Dan hilang mengantuk. Hilang mengantuk. Hilang. Ini kurang perasaan sentiasa mengantuk tu. Bukan hilang tu orang kita dia tak tidur, dia maksud dia yang ngantuk, yang nguak mari yang ngantuk tu maksud dia dah. Hak tu dah hilang lagu mana siapa piye yo. Maksud hilang mengantuk yakni hilang atau kurang perasaan sentiasa mengantuk. Tu hak tu jadi kurang. Orang kita jenis pasal makan banyak ni dah. Tak boleh duduk dia. Tubuh duduk dia sikit mula ni. Tekak lipat. Duduk dia sikit ni gitu. Kena gerak tubuh sama. Duduk gitu. Tu perasaan sentiasa mengantuk. Sikit-sikit mari. Nyana belakang kot terinding ke? Okay? Oh, tu jadi ikut. Oh, perasaan tu. Gana tu sentiasa ada perasaan tu. Banyak makan ni. Cuba kita lazimkan orang jenis tu mesti mudah mengantuk. Yakau masuk dalam sahar tu duduk gitu dah. Ngatuk belah-belah. Tengok meja pun ngatuk. Ngatuk berlaku. Ada tak gitu ni? Ada tak ni? Ada dah. Oh, lagu tu. Tu hak sentiasa mengantuk lagu tu. Tu. Hak tu kena hilang. Orang panggil ngantuk tabiat. Makan banyak tu. Tubuh berat. Tapi tu orang hak pasal tubuh berat, orang gemuk dah, dia mudah. Dia tubuh yang berat. Jadi mudah nak slang gitu. Tu dah. Yang sifat pada mengantuk. Jadi wa hilang sifat mengantuk yang menegah. Ia mengantuk tu menegah, menghalang, mengsekat daripada ibadat. Menegah daripada ibadat. Apa makna menegah daripada ibadat? Yakni yang jadi sebab bagi dicampur tenaga untuk maksiat dan lalai daripada Allah. Yang dikatakan khidlan, guna dengan taufik. Khidlan, khaza, lam, alif, nun. Khidlan, guna dengan taufik, yang lawan dengan taufik. Taufik ni tu yang capok tenaga wi mudah ibadat. Khidlan tu yang capok rai juga, ada rai juga. Rai nak pergi ke mana? Rai nak pergi berjalan. Rai tengok royal. Rai dengar radio, dengar lagu. Rai buah. Rai pasal tu ada. Rai baca Quran tak ada. Rai berzikir tak ada. Rai mengaji tak ada. Rai buat ada. Tu. Salah satunya hasil sifat mengantuk ni. Bila ada sifat mengantuk tu yang disebab itu capok yang khilat kepada kita. Tu dia. Habis itu. Tu dia. Oh dah. Banyak perkara. Dan setengah daripada beberapa faedah tu lagi memada dengan sedikit. Memada yakni timbul perasaan cukup. Itu memada.
Setengah daripadanya memadai. Timbul perasaan cukup. Hati rasa padai dah cukup. Cukup dah atau dikatakan qanaah. Qanaah dalam hati. Sifat tu payah juga. Nak ada. Bukan semua juga. Boleh 100 nak 1000, boleh 1000 nak 10. Boleh 10 nak 100, 1,000. Boleh 1,000 nak 1,000,000. Tak cukup-cukup tu Tak cukup-cukup tu tu. Tengok kita demo hala nasi tepung ni misalnya. Kita tak rasa kecap tepung ni. Kita makan, sedap. Sedap. Semula-semula tu kalau demo suruh jepuk, kita jepuk banyak lalu. Dulu jepuk saya makan kecap. Sedap weh. Lepas tu dia kata, ambil, buat klik warna. Buat klik rumah. Tumik banyak. Sebab apa? Sebab kita rasa sedap. Dan kita tak rasa cukup lagi dengan Bila semula pula, dia mau suruh ambil pula. Banyak lebih pada ambil marah lagi. Sebab dia tak rasa cukup dengan benda tu. Tapi ada hasil sifat tu, dia memada. Timbul perasaan cukup dengan sedikit. Dengan sekadar yang ada. Daripada dengan sedikit. Timbul perasaan cukup, ada rasa memada dengan sedikit. Jadi dengan kadar yang ada daripada harta dunia. Kita tak nak gila sangat. Kita tak gila. Ya ada kadar ni, pada dah. Walaupun nampak dia mulai duk pakai lebih-lebih lagi pun, tak pada dah. Sekadar amal ya. Ada dah. Tu perasaan tu timbul dengan sebab kita kurangkan makan ni. Masya-Allah, dapat dah banyak dah. Tu tulis situ sikit pada sedikit memada tu dah. Memada dengan sedikit tu. Ini dikatakan qanaah. Buat gitu dulu. Ini dikatakan qanaah. Qaf nun alif ain ta marbutah qanaah. Qana'a yaqna. Tak ingat. Qani'a ke qana'a tak tahu, kita tengok kamu. Fa'ila ke fa'ala. Qani'a yaqna'u, mudarat yaqna'u lah. Qana'ah masdar dia. Ini dikatakan qana'ah, iaitu rasa redha dan puas hati dengan qadar pemberian Allah. Dengan qadar pemberian Allah. Allahumma rzuqna al-qanaah ya Allah. Nabi kata qanaah ni harta hak tak habis. Alaikum bil qanaati fa innal qanaata malul la yanfad. Nabi kata, lazim kamu dengan sifat qanaah, kerana sifat qanaah ni harta hak tak habis. Nak habis kan? Ya dapat 100 cukup dah. Hari ni boleh 90, tak apa dah. Jadi nampak kurang tu, marah 100. Hari ni 90, nampak kurang. Tapi dengan sifat tu ada, puasa tak habis. Tak boleh. Supaya marah 90, hari ni boleh 80 ya. Tak apa. Habis tak? Tak habis. Supaya dengan 100 itu, 80 apa? Sebab Nabi kata, malul la yang harta yang tak habis. Tapi kalau tak ada qanaah, puasa tak cukup. Ada 100, kalau tak cukup gini, puasa habis je, puasa kurang. Nak 1000. Boleh 1000 dah tu pun. Puasa tak cukup ni. Tu puasa habis tak mau. Puasa habis. 1000 pun puasa habis. Nak lagi. Qanaah ni satu benda juga. Pada dah. Allahu Akbar. Sifat ni payah kak. Tapi dengan sebab kurang makanan, insya-Allah jadi timbul perasaan qanaah tu dia. Qanaah. Tu dia.
Habis tu kehidupan tu tok guru tu kita nampak lah seni je tu. Seni. Sebab sifat qanaah yang ada. Adapun kenyang itu maka ada padanya beberapa kebinasaan. Adapun bermula kenyang, jadi banyak makanan itu. Banyak memakanan. Banyak makan makanan. Sebut kenyang tu, dia nak dibanyak makan tu sangat sebab hak jadi lazim daripada tu. Kenyang daripada kenyang tu lazim daripada tu. Adapun kenyang itu kenyang yang bahasa ikhtiar. Bukan kenyang hak tu hewi kenyang, hak tu suku. Hak tu kenyang roh. Kenyang tu bukan kenyang perut ni. Adapun kenyang perut itu, maka ada padanya pada kenyang itu beberapa kebinasaan. Beberapa kebinasaan. Yakni beberapa perkara. Yakni beberapa perkara yang bawa kepada binasa dunia dan akhirat. Beberapa perkara yang bawa kepada binasa dunia dan akhirat. Dunia tu boleh tengok dah. Mari belakang melarang keting mani. Darah tinggi. Nanti mari belakang lah ni. Khaiman utan ni sela. Waliyazabillah mizali. Nyakit tu nyakit ni yang mari semua pada makin ni je. Macam mana? Nyakit hak dia bagi cari lima pita semua tu. Dia mari pada makin je. Hak tu kerusakan dunia tak kena kecek banyak, hak tu nampak nyata dah. Hak tu orang panggil musyahadah harian dah. Hak nak tuju di kebinasaan akhirat sangat. Adapun kenyang itu maka ada padanya beberapa kebinasaan. Pertama daripada beberapa kebinasaan tu, ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Ketiadaan sedap, tak rasa seronok, tak rasa suka. Tu ketiadaan sedap, yakni tak rasa suka dan seronok. Wah, tak suka, tak seronok. Duk semaya dalam air dah pun masjid. Tak rasa tenang lagi. Apatah lagi duk tengah panas peluh tu. Bila nak sudah tak iman ni, bila sudah ni. Orang yang seronok dengan sesuatu dia tak khabar ada benda lain. Supaya kita ralik dengan gapo-gapo. Tak khabar dah, gelak cerah, tak khabar dah. Dia pasal seronok tuju dengan benda tu. Maka kalau dia seronok dengan ibadat, dia tak khabar panas sejuk dah. Dia tak khabar. Tu. Maka yang kata ketiadaan sedap, tak rasa suka mengerjakan ibadat. Jadi ketika mengerjakan ibadat. Tiada sedap, tidak rasa suka ketika hendak kerja ibadat. Itu maksud itu. Atau ketika mengerjakan, ketika sedang kerja ibadat. Ketika sedang kerja ibadat. Terkawak ibadat tak ada rasa manis. Yang gulawai hak zat ni juga. Hak dulu dia rasa mudah. Nipih hati. Mudah kerja ibadat. Sedap. Mengaji pun rasa berat. Baca Quran pun rasa berat. Berzikir pun rasa tak senang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Ya tak supo. Hai. Dia tak timbul rasa kata sedap tak. Orang rasa sedap ni bila-bila dia jalan, dia zikir punya sedap. Bukan hati dia ada kena duduk atas jadah. Di atas mutu dia sebut selawat Nabi macam mana. Dia sebut la ilaha illallah punya mana. Di mana belakang? Tu. Di mana belakang?
Nabi. Dia dengar Quran, dia menangis. Dia tiap. Allah sebut waktu sikit-sikit Allah. Dia mikir. Dia menangis. Tu puak nipis hati. Habis itu kata Musannif rahimahullah ta'ala. Sampai mullah boleh, mullah boleh. Sikit-sikit siap lah. Yang mudah. Mudah. Sebut syurga tu. Sebut neraka, syurga tak apa lagi. Kepada neraka. Sebut lapar neraka tu, dia mari. Tak kira. Ya mudah. Ya jenis bersih mudah tiap dasar. Ya bersih mudah sebab tu sadar. Lepas tu bila hati ni pih tu pula joko lagi. Faham tak? Orang kita ni jadi style-style tak suka dah. Style jenis bersih mudah. Mudah nak menangis tu sadar. Lepas tu capur pula. Setengah orang yang menangis tapi dia tak zahir lek luar. Seolah mata hati dia untuk mengalir air mata. Dek luar tu nampak kuat molek tapi lek dalam tu menangis dah. Tu keadaan setengah ulama. Tu ya. Setengah orang tu bukan sekadar lipah di mata hati dak. Lipah tu keluar air mata. Tu dia. Tu. Jadi orang panggil rasa sedap selalu. Sedap pada amal ibadat. Bila kita berdoa, habis tu kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita perhatikan politik serta kita perut kita kosong ni dah. Sedap dalam keadaan berdoa. Allah. Habis itu kedua daripada beberapa perkara tu menambah keinginan nafsu. Tu kemudarat besar. Menambah keinginan nafsu. Nafsu al-ammarah tu lah. Nafsu ammarah bisu. Apa maksud tambah keinginan? Yakni membuka dan meluaskan jalan. Yakni membuka dan meluaskan jalan bagi nafsu untuk tuju kepada maksiat. Untuk tuju kepada maksiat. Kau buka jalan. Jalan ni dah sepik-sepik je kuat kereta cuma. Dan jalan luah sedap jijak dia. Nak sing, nak kek tayar. Ya sedap lalu. Sedap berlaku. Dia peluah jalan. Nafsu sepatutnya juga. Dia peluah jalan dia sedap. Dia musing. Siapa duk kerja batas tu? Perut. Orang kerja peluah batas kepada nafsu. Perut kita. Oh sedap. Sabit tu bila kenyai tu kau kenyai tu macam-macam. Macam-macam lalu. Tu. Kita pergi makan kenduri masanya. Dia mau jemput pergi makan. Tu akhir minta stay kereta mari dah. Bawa cakap luhu zikir rumah. Kau pergi dekat kereta tu lapar belakang perut. Senyap. Duk kecek lagi. Duk kecek buah. Tu kau lapar tu boleh kecek. Otak je buka tu kau tu. Oh rawan gini. Kalau klik mari senyap belakang tak kereta. Ya tu duk bucu tu jadi benda bucu ni. Ya tu. Kerana tak buah pula. Hau je sumak otak. Dia tak ada dah. Buku nak kecek tak ada dah. Dia. Pelik tak tekan klik tu. Senyap. Klik gigi tu kecek. Tak ada nah. Cuba kelegi, lepas tu tak boleh makan. Klik lagi rupa tu. Kecek juga. Jadi dibuah ada buku pula. Tu. Nafsu yang kuat kot lain. Tu je. Kena kira juga tu kita. Tu. Makan tu boleh tapi kau dah jadilah.
Makan tu kodah. Habis itu. Ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Ni binasa akhirat belaka ni. Ketiadaan kasihan, yakni belas hati. Tak rasa kesia belah, tak rasa belas hati. Tu. Tak rasa kesia belah akan yang miskin, akan orang yang miskin. Tengok orang miskin tak rasa kesia belah dah. Tulis itu betul. Gano yang tak rasa kesia belah ke orang miskin. Yang tengok orang miskin duk lapar tu dia tak rasa kesia belah pun. Nak halau ikut orang dia tak ada. Tulis itu. Ini dia kata. Tulis pada yang miskin tak apa. Ini tersebab daripada nafsu yang sentiasa takut kelaparan. Maka nafsu akan pandang hina kepada yang miskin. Lalu pandang hina kepada sifat miskin. Pandang hina kepada sifat miskin. Dan akhirnya terus pandang hina kepada orang miskin. Itu dia. Dia tak faham hati orang miskin. Muka dia lapar semua ni. Maka bila timbul pasal lapar tu, oh tak seri. Ya beci. Nafsu dia duduk dalam keadaan kenyai semua. Maka takut nak lapar. Takut lapar. Bila tengok orang lapar, tak usah jadi bab tu. Tak usah jadi bab tu. Tak usah jadi bab tu. Lepas tu nampak kau banyak lapar. Apa? Lepas itu. Akhirnya timbul, akhir sekali hina kepada orang miskin. Sebab dia tak usah ke miskin. Tak usah dia lapar tu. Bila tak usah lapar, tak usah miskin. Bila tak usah ke miskin, beci siapa kat orang miskin. Hati tak usah kesia belah dak. Habis. Nampak tu dah. Kerana apabila ia ilak pada ketiadaan kasihan belah. Kerana apabila ia seseorang tu kenyang perut dengan makanan, bila seorang tu kenyang perut dengan makanan, nascaya menyangka ia seorang, ia sangka akan bahawasa sekalian manusia semuanya, semua manusia tu, ia sangka kata manusia semua tu kenyang belaka. Sangka kata kenyang dah. Allah, ni satu ilak. Hak tak ni kita tulis tu satu ilak. Tu. Ya sangka kata manusia tu kenyang belaka dah. Tu. Jadi kenyang seperti dia lah. Ya sangka kata manusia semuanya kenyang, jadi kenyang sepertinya atau seumpama dengan dia. Kenyang seperti dia. Tak rasa kelaparan, dia rasa kenyang. Tu dia. Bila dia rasa kenyang, dia sengkau gitu, dia tak rasa timbul perasaan nak tolong lalu tak itu. Tulis situ. Tulis lagi. Betul kata kenyang tu, semuanya kenyang tak ni. Yakni apabila dia sangka begitu,
maka tidak timbun perasaan hendak membantu orang miskin. Hendak membantu orang miskin. Dia tak rasa nak tolong. Dia moga kata dia payah kata orang kenyang supaya belaka dah. Dia tengok orang lapar dia seka kata kenyang, dia moga dia kenyang, lek ia ni kenyang. Nampak tu dah? Ya orang kita je kiat atas diri dia lagu tu supaya kita makan. Kita makan. Kita orang sihat. Kita orang sihat. Saing kita sakit je demam. Kecak sup semakuk tu lah ya. Ataupun tu ya. Okey. Kita makan perut hirup. Oh sedap. Saing kita makan tu hirup tu. Kita kata apa tapi duduk dia. Ha, kena. Lah, sedap. Sedap. Okey. Dia suka kata saya sedap sebab dia rasa sedap. Padahal tak tahu saya dia lagu mana lah ni. Tak tahu. Begitulah orang kenyang, dia sengkau kata orang luar pun jadi kenyang supaya dia. Sebab tu kalau dia lapar, dia rasa nak halar dulu. Tak apa, makan. Sebab kita ni kadang-kadang ni ada barisan. Sayang kita sama lapar. Bila kita lapar, kita bagi lagi ke dia sikit. Nak makan. Walau sikit pada kita, apa kita beri juga ke dia sikit. Sebab kita rasa kata dia lapar kat kita. Orang saya kata, tak apa, kau boleh kenyang dah. Alah, tak apa, makan. Kena rasa ada perasaan ada halar lagi. Kadang suka kata dia lapar sebab kita. Dia mari. Tapi dia kenyang, dia tak wala nak halar, dia tak halar dah. Dia pasal kata orang kenyang baik dia dah. Tu sabit tu dia tak terima perasaan kesian belah ke orang miskin tu. Allahu Akbar ya Rabbi. Islam kita ni elok sangat dah. Tu. Bersalahan lapar. Dia kata bersalahan lapar. Jadi bersalahan orang yang lapar. Tu. Bersalah orang lapar. Kok mana bersalah Kalau taprak kena bunyi lagu mana? Jadi maka sengko ia. Wak gitu betul lapar tu. Maka sengko ia bahawa orang lain itu sengko ia bahawa orang lain itu lapar juga. Sepertinya tu. Habis itu waktu lazim gila. Jadi rasa nak tolong. Salafus soleh dulu, Allahu Akbar. Bila orang hadiah kambing kepada dia dalam Madinatul Munawwarah. Bila orang hadiah kambing bakar kepada dia, dia buat mari di rumah. Belum nak makan, nak jemput dengan anak bini tu, dia fikir. Kalau dek, kalau. Takut tepi jiran kita ni hak lapar belum kita, lebih dari kita. Tepi rumah kita ni boleh makan dok pergi. Lapar bengkok dulu. Gini ah. Allah demo. Wagi. Anak dia wagi kepada orang tepi rumah. Tak ada makan tak apa ya. Bila bawa pergi kepada tepi rumah pula. Buat tepi rumah yang tadi nak makan sepah tadi, nak makan pak. Kalau tepi rumah kita ni ada makan tak pergi. Dia takut dia pun tak boleh makan pun. Wagi. Kita ni bila kena juga dah. Hari-hari tu ada sekali dua tu kena dah. Wagi. Bawa pergi ke rumah yang ketiga. Begitulah rumah yang ketiga pun perasaan. Allah lagi rumah yang keempat. Rumah yang kelima. Benda tu dia Allah lagi. Keliling kampung tu. Sehingga akhirnya kambing bakar saat itu dibawa kelik semula kepada rumah mula-mula tu. Dia moga rumah pergi kot tu. Bila sampai rumah tu dia perasan kata rumah ni tu tak ada barang makanan pula. Dia bawa pergi hala ke rumah ni. Rumah ini tuan mula-mula dulu. Dan bila dihala sampai ke rumah yang pertama tu semula, didapati kata kambing tu tak ada lagi dijemput walau sikit. Tu sahabat tu.
Bukan kata orang bekas cubit tak apa, kita tulis dah. Kalau kita kelilingnya make juga sikit dah. Make sikit. Kau sikit. Akhirnya klik sampai rumah tua tu. Tinggal kaki. Ni tak ada bekas nak cubit lagi. Tak ada bekas cubit lagi. Tak ada pakai lagi. Tu. Perasaan air tu ada weh. Kita nak disifat tu. Sifat tu. Maka iyo lapar tu lah. Bersalahan lapar. Maka iyo tu. Maka ia lapar tu sebab bagi sebenarnya tafsir yang lain, tapi ni tengok yang kecek. Kalau kira dengan ibarat dia. Bersalahan lapar. Tengok dulu. Maka ia lapar itu sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Tu. Hak ni sebenarnya terpunca daripada tu dah ni. Terpunca daripada menyengkau kata orang lain tu. Faham tak tu dah? Tu. Maka saat ni tu ya nama dua dah. Kalau kita kira nak maka ni kena kata tak sambung hak saat ni. Sambung hak saat ni. Lagu mana? Maka sengkau ia bawa orang lain tu jadi lapar supaya dia. Bila ia sengkau kata orang lain tu lapar supaya dia, maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Rasa nak bantu tolong selalu. Nampak tu dah? Nampak tak rupa tu dah? Tengok zahir tu tafrik lah pada bersalahan. Hakikatnya ia tafrik pada tafrik mazhab saat ni dah. Maka ia lapar tu sebab bagi kasihan, jadi suka membantu kasihan belah. Jadi bagi kasihan belah yang suka membantu akan orang yang miskin, orang yang berkelaparan. Orang yang berkelaparan. Habis itu. Dan inilah. Yani ini sebab bagi kasihan belah ni. Ini sebab bagi kasihan belah akan orang miskin ni. Hak ning lah. Setengah daripada hikmat wajib puasa. Jadi puasa bulan Ramadan. Setengah daripada hikmat wajib puasa bulan Ramadan. Kini Allah Ta'ala pewajibkan puasa Ramadan. Salah satu hikmatnya nak kita timu perasaan kasih ke orang miskin kata. Sampai tu bulan tu Allah ke masjid ni makan ni. Ya wak mari ke dia. Bulan lah tak bisa beli. Tak bisa lah. Bulan tu ya gidi nak ya beli ya Allah. Mek. Yang nampak tu wak semua je beli sak untuk dia ya, tapi bulan puasa je beli bak limon ni. Nak ya Allah kat orang tu. Mek. Gitu tak? Banyak lalu. Tu dia. Sekarang tu dulu kemudian kata dan keempat lemah daripada mengingat akal ilmu yang memberi manfaat. Allah. Dah lupa lalu ada pakaiannya. Tu. Senguti. Mudah lupa. Orang yang mudah lupa tu kena kurang sikit. Makan ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin. Nas'aluka 'uluman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil. Ya Rabbana tarafna. والمسلمين أجمعين رب يسمع فقد رجلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصب بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدد ربي وآله وصحبه عدد فرش الصبي والحمد لله في البر والبنان حمدا كثيرا دائما هبت النسائي
Subhana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من الحساب مقيما ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا